Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat hari apa? Hari Selasa. Selamat hari Selasa semua. How are you? Cakap orang putih. Hakim paling menyapas sekali kalau saya start cakap English ni. Mother tongue katanya. Aduh. So, good morning everyone. Happy Tuesday. How are you and how your day today? Dah macam kelas English dah tuan-tuan. Bolehlah sekali-sekala. Mother tongue katanya. Okay, happy, no, I mean kita suka-suka tapi takziah diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Kuala Lumpur yang terlibat dalam kemalangan train petang semalam. Saya baca di news, malam tak sempat tengok TV, tak sempat mengikuti perkembangan. Rupanya ada kemalangan train berlaku di Kuala Lumpur. Takziah saya ucapkan kepada mereka. Semoga cepat sembuh. Ya, kemalangan ni bukan kita mintakan sesuatu di luar jangkaan. Saya nak baca sikit berita mengenainya, tuan-tuan. Kejap saya nak tengok. Train transit aliran ringan ataupun LRT laluan Kelana Jaya yang terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lagi train berdekatan stesen LRT KLCC di sini awal malam tadi dipercayai berhenti selama 15 minit dan bergerak semula selama beberapa saat sebelum melanggar. Menceritakan kejadian mencemaskan itu, Afiq Luqman Muhammad Baharudin berkata pelanggaran tersebut mengakibatkan para penumpang terpelanting dan terjatuh. Suatu kejadian train menghampiri KLCC dan saya ke arah Damansara. Kemalangan berlaku di laluan bawah tanah berhampiran KLCC dan impaknya sangat kuat mengakibatkan ramai penumpang yang sedang duduk dan berdiri terpelanting katanya. Sedang duduk dan berdiri terpelanting. Okey, Afiq Luqman berkata sebelum kejadian train berkenaan berhenti selama 15 minit sebelum bergerak semula. Tidak sampai 10 saat bergerak berlaku pelanggaran. Menurutnya tidak lama selepas kejadian itu, pasukan keselamatan tiba dan mengeluarkan kesemua penumpang termasuk dirinya dan kemudian dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan lanjut. Sementara itu, pemerhatian bernama mendapati beberapa mangsa berkongsi detik cemas insiden berkenaan menerusi laman media sosial. Antaranya pengguna Twitter Lim Mahfuz yang berkongsi video dan gambar kemalangan yang dirakamnya sendiri. Keseluruhan video ini saya rekod sendiri dan saya baik-baik saja, tidak mengalami sebarang kecederaan. Syukur kepada Tuhan kerana melindungi saya. Bagi saya kejadian ini adalah satu tragedi dan satu mimpi ngeri yang benar-benar berlaku dalam hidup saya. Katanya ada penumpang cedera akibat terkena serpihan cermin tingkap train yang pecah dan ada yang terpelanting selepas train itu berhenti secara mengejut. Boleh bayanglah macam mana impak dia kan. Tu nasib baik train tu dah berhenti baru berjalan 10 saat. Kalau dia belum berhenti daripada destinasi tu terus saja, saya tak boleh bayang. Impak dia memang akan lagi teruk agaknya. Belanggar tu, tengok gambar tu pun cedera tu nampak macam teruk. Apa pun semoga kalian yang terlibat dengan kemalangan tu cepat sembuh. Okey, kemalangan tidak berbau. Selalunya yang terkena impak yang kuat kalau kemalangan macam ni, biasanya kita yang tidak bersedia lah, kita tak nampak. Yalah, kemalangan mana lah kita tahu, cuma saya pernah terlibat dengan kemalangan tapi bukan train lah. Jadi saya tahu dia punya impact dia. Selepas kejadian kita shock, body shock maybe tak terasa sangat. Selepas 2-3 hari lepas pada kemalangan tu akan rasa sakit-sakit badan, lenguh-lenguh semuanya. Okey, jadi itulah, semoga kalian yang terlibat dengan kemalangan ini cepat sembuh. Dan yang terlibat dengan banjir di Sabah dan Sarawak pun saya harap semuanya akan beransur pulih seperti sedia kala, air cepat surut hendaknya dan boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Walaupun ada COVID ni kan, at least orang cakap COVID je tak adalah sampai banjir sekali. Kalau COVID banjir, agaknya pergerakan akan lebih terbatas, bekalan makanan dan semuanya tu nanti akan jadi masalah lah kepada mereka yang terlibat di sana kan. So stay safe everyone. Okay, jaga diri. Okay, sebelum tu tolong sesiapa yang
terlihat live saya, tolong love, like and share dulu. Sharekan kepada lebih banyak grup. Saya nak kongsikan kita nak kongsikan lebih banyak manfaat dan memberi inspirasi kepada lebih ramai orang. Saya percaya dalam musim PKP terkawal, PKP 3.0 yang PM sarankan kita supaya mengawal pergerakan kita ni. Tuan-tuan ada banyak masa terluang maybe di rumah yang work from home. Dah habis work from home, tak tahu buat apa kata tuan-tuan manfaatkan masa tu untuk tambah ilmu, membaca ke apa ke, dan salah satunya adalah sertai kelas kami, kelas pelaburan untuk newbies trader dan maybe intermediate pun boleh, dan mereka yang advance pun boleh join untuk refresh balik ilmu kan, mana tahu boleh refresh, mungkin ada yang dah lupa ke, mungkin nak mantapkan lagi ilmu technical analysis dan fundamental analysis tuan-tuan. Boleh join kelas kami. Sebelum ni dijadualkan pada 29 dan 30, tetapi memandangkan ada masalah yang tidak dapat dielakkan, kalau tak salah saya, coach ada hal hari tu. Jadi kita anjakkan kepada 5 dan 6 Jun ini. 5 dan 6 Jun tarikh telah berubah. 5 dan 6 Jun. Jadi sesiapa yang masih belum daftar boleh cepat-cepat daftar. Ada link disediakan di bawah ini. Tuan-tuan boleh pergi tengok, klik dan terus daftar. Okey. Jangan lepaskan peluang menuntut ilmu, tambahkan ilmu pelaburan. Mana tahu ilmu itu berguna nanti. Bukan mana tahu, memang bergunalah ilmu pelaburan ni kepada trader-trader semua. Newbies yang baru nak belajar, baru nak kenal-kenal, okey, inilah masanya. Dah tengok testimoni, rasa teringin kan? Okey, inilah masanya, join. Come and join us. Untuk newbies, mulakan langkah pertama tuan-tuan dalam pelaburan dengan menuntut ilmu. Okey, upgrade yourself, upgrade your knowledge. Okey, sebenarnya benda ni you have to experience. Okay, saya dah cakap semalam, benda ni kena experience dulu baru tahu. Kalau setakat melihat, mendengar testimoni, sekadar memberi inspirasi, apa kata tuan-tuan yang melaluinya, merasainya, join kami punya program dan rasai betul ke apa yang diorang cakap tentang Coach Fakrul, betul ke Coach Fakrul ajar santai-santai, betul ke ada banyak WH question dalam kepala tu. Okay, just come and join us, klik link tu, daftar. Dikenakan charge yang paling minimum selagi ada early bird promotion. Sangat berbaloi tuan-tuan. Not to say tak early bird promotion tak boleh, berbaloi juga. Okey, ilmu ni kalau berbayar tu kita akan lebih menghargai nilainya. Okey, tak percaya daftar. Okey, jadi hari ini saya nak kongsikan ada TV-TV ni sekejap. Ada TV-TV maaf tuan-tuan still ada lagi. Okey, saya nak kongsikan testimoni daripada Tuan Azim, peserta chart pattern breakout kita bulan lalu yang sebelum raya tu, ada chart pattern breakout. Kita nak dengar apa kata Tuan Azim mengenai chart pattern breakout, kelas chart pattern breakout. Okey. Assalamualaikum, saya Azim. Pada kelas coach 2 hari yang lepas, pada saya sangat-sangat bagus. Coach Fakrul dapat mengajar dengan santai tapi sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat informatif lah. Cuma sebagai trader yang baru, saya rasa kami memang perlukan lagi banyak pengalaman trading. Maksudnya lebih lama, mungkin lagi banyak pengalaman kami trading. Dan kami berharap lepas ni coach akan dapat buat kelas-kelas yang lain, kelas-kelas yang advance, untuk dapat juga mengajar kami pattern-pattern yang lain lah, yang selain daripada yang common, termasuk juga pattern-pattern yang tak common juga. Maksudnya macam kelas advance lah. Terima kasih coach dan tim coaching Kesu. Assalamualaikum, saya Azim. Pada kelas coach 2 hari yang lepas, pada saya sangat-sangat bagus. Coach Fakrul dapat mengajar dengan santai tapi
sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat informatif lah. Cuma sebagai trader yang baru, saya rasa kami memang perlukan lagi banyak pengalaman trading. Maksudnya lebih lama, mungkin lagi banyak pengalaman kami trading. Dan kami berharap lepas ni coach akan dapat buat kelas-kelas yang lain, kelas-kelas yang advance, untuk dapat juga mengajar kami pattern-pattern yang lain lah, yang selain daripada yang common, termasuk juga pattern-pattern yang tak common juga. Maksudnya macam kelas advance lah. Terima kasih coach dan tim coaching Kesu. Assalamualaikum, saya Azim. Pada kelas coach 2 hari yang lepas, pada saya sangat-sangat bagus. Coach Fakrul dapat mengajar dengan santai tapi sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat informatif lah. Cuma sebagai trader yang baru, saya rasa kami memang perlukan lagi banyak pengalaman trading. Maksudnya lebih lama, mungkin lagi banyak pengalaman kami trading. Dan kami berharap lepas ni coach akan dapat buat kelas-kelas yang lain, kelas-kelas yang advance, untuk dapat juga mengajar kami pattern-pattern yang lain lah, yang selain daripada yang common, termasuk juga pattern-pattern yang tak common juga. Maksudnya macam kelas advance lah. Terima kasih coach dan tim coaching Kesu. Assalamualaikum, saya Azim. Pada kelas coach 2 hari yang lepas, pada saya sangat-sangat bagus. Coach Fakrul dapat mengajar dengan santai tapi... Okey, dah dengar apa kata Tuan Azim tadi. First thing dia cakap, coach ajar dengan santai. Jadi itulah, saya rasa kebanyakan testimoni pun diorang akan cakap coach mengajar dengan santai. Tuan-tuan yang nak belajar ni tak nak ke ada coach yang mengajar dengan santai? I mean, tak adalah tuan-tuan rasa tertekan sangat kan, macam tak tense sangat dalam kelas apa-apa kan. Santai maksudnya dia mengajar santai lah, relax je, tak memberi tekanan sangat. Tuan-tuan tak faham boleh tanya. Excuse me. Tuan-tuan tak faham boleh tanya, dan coach akan jawab, bagi feedback dengan segera. Itu yang tuan-tuan perlukan kan. Saham perlukan mentor. Kalau setakat belajar dengan YouTube, yes boleh belajar dengan YouTube. Cumanya bila tak faham, tak tahu nak tanya siapa, tanya dekat YouTube pun tuan punya channel belum tentu dia tengok. Gelak-gelak pula. Sorry setting. Apa sih cakap ni? Kalau YouTube channel tuan-tuan belajar daripada YouTube pun, kalau tuan-tuan tanya, belum tentu owner YouTube tu akan menjawab dengan segera kan. Berbanding dengan kelas secara nak cakap berdepan tu taklah, tapi secara online ni maksudnya kalau ada apa-apa tak faham waktu pengajaran dan pembelajaran tu, tanya, coach boleh respon terus. Tak faham lagi, tanya lagi. Tak faham lagi, tanya lagi sampai tuan-tuan puas hati. Okey, jadi kepada sesiapa di luar sana yang belum ada mentor, mungkin perlukan mentor, perlukan bimbingan, perlukan orang untuk guide nak trade saham. Inilah masanya sebab kami menyediakan peluang itu untuk tuan-tuan. Grab yuran yang sangat berpatutan untuk tuan-tuan. Selepas pada kelas tu, kita ada support group juga di Telegram. Coach akan berada dalam tu. Tuan-tuan ada masalah boleh tanya lagi. Tuan-tuan trade tak faham, okey boleh tanya coach. Coach akan bantu tuan-tuan. Okey. Coach very cool, very helpful. Jangan takut, siapa yang kenal dia tahulah. Kalau takkanlah alumni dia daripada KMT pergi ke STA, pergi chart pattern breakout. Boleh dengarlah. Salah satu yang paling loyal saya rasa ada Tuan Zahari Juso, yang selalu saya nampak dalam live lah, Tuan Zahari Juso, Tuan Razif. Tuan Razif pun sangat
sangat memberi inspirasi juga lah. Umur dia dah 60 lebih tuan-tuan, tapi still menuntut ilmu, still belajar ilmu trade ni. Okay, jadi tuan-tuan yang kat luar sana kalau masih muda, bayi-bayi saya, bayi-bayi Hakim masih muda, ada juga budak-budak muda yang PM saya juga, tahniah korang adik-adik sekalian yang mana yang belajar trade, yang mempunyai kesedaran untuk trade lebih awal. Alhamdulillah korang memang akak silip, korang memang terbaik, sebab zaman akak dulu tak tahu pun saham ni, tak tahu macam mana, tak ada orang nak guide. Korang sekarang lebih banyak saluran-saluran, lebih banyak ilmu yang korang dapat, lebih banyak orang yang boleh memberi bimbingan dan dorongan. Zaman saya dulu ada pun ASB, apa lagi tabung haji, saham-saham yang macam tu, bayar duit setiap bulan tak tahu apa. Ini trade yang sendiri plan, macam mana nak pergi, nak cut loss, nak apa semua kita sendiri buat. Jadi tuan-tuan, come and join us. Kelas telah berganjak tarikhnya daripada 29.30 kepada 5 dan 6 Jun. Masih sempat lagi sesiapa yang ada pada 29.30, sekarang dah berubah tarikh kepada 5 dan 6 Jun. Masa masih sama, pukul 9 pagi sampai 5 petang. So far yang dalam pengetahuan saya, masa masih sama 9 pagi sampai 5 petang. Selama 2 hari berturut-turut. Apa yang coach akan sentuh adalah fundamental analysis, technical analysis, macam mana berdagang saham dengan betul, dan formula IPAS ciptaan coach Fakrul sendiri. Kenapa coach Fakrul ada formula ni? Actually coach Fakrul selain daripada dia adalah seorang remiser, dia mengajar tuan-tuan ni semua, dia pun pernah trade. Jangan cakap dia tak trade, dia pun trade, dia pun rugi, bukan setakat puluh ribu, ratus ribu ruginya. Jadi dia come out dengan formula IPAS tu untuk membantu tuan-tuan agar tak melakukan kesilapan yang sama macam dia. Dia rasa peritnya macam mana rugi ratus ribu, terduduk, terdiam dia. So dia kaji dan dia come out dengan formula IPAS tu lah. Apa dia formula IPAS tu? Kena join, nanti Coach Fakrul akan terangkan dengan lebih lanjut. Dan saya boleh katakan kebanyakan mereka yang join KNT selepas ni dia orang akan ambil kelas advance pula, sebab perlukan lagi lebih ilmu daripada Coach Fakrul. Jadi tuan-tuan jangan malu, jangan segan. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang tak faham dengan apa yang saya cakap ni, boleh direct WhatsApp saya ataupun Puan Afia. Kami akan bantu, kami akan cuba selesaikan. Dan make sure tuan-tuan daftar dalam kelas newbies ni lah. Ya. Dan saya dah kongsikan itu. Sekarang saya nak patah balik pergi kepada perkongsian yang saya dapat daripada Bernama News mengenai pasaran kita sekarang lah. Ya, sekejap. Yang pertama adalah Hibiscus Petroleum. Ini. Okey, tengok ini. Hibiscus Petroleum catat untung bersih lebih tinggi pada suku ketiga. Disiarkan semalam pukul 10.43 malam. Berita ini, Hibiscus Petroleum berhad mencatatkan keuntungan bersih lebih tinggi sebanyak RM32.03 juta pada pada suku ketiga berakhir 31 Mac 2021 daripada RM28.47 juta pada tahun sebelumnya berikutan harga minyak yang lebih baik. Perolehan meningkat kepada RM215.98 juta daripada RM175.86 juta sebelum ini. Katanya dalam makluman kepada Bursa Malaysia hari ini. Dan kenyataan, syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas itu berkata, purata harga minyak yang direalisasikan berjumlah $60.46 setung pada suku tahun itu untuk jualan minyak mentah daripada aset North Sabah, Malaysia. Kenaikan yang sama turut dilihat untuk jualan yang dijalankan daripada aset North Sea, United Kingdom dengan peningkatan daripada $40.85 setung pada suku kedua kepada $54.04 setung pada suku ketiga menurut syarikat itu. Sebanyak 874,944 tong minyak mentah telah dihantar pada suku tahun tersebut daripada 3 dagangan, 2 daripada aset North Sabah dan 1 daripadanya Anasuria. Syarikat itu berkata ia menjangka untuk menjalankan 3 lagi dagangan pada suku akhir dengan jumlah sebanyak 3.7 juta tong dijual pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021. Walaupun sentimen pasaran positif untuk sektor ini, kami terus berhati-hati berdasarkan tahap makro yang tidak menentu dijejaskan oleh penularan varian COVID-19. Kami turut memberi tumpuan kepada inisiatif pengoptimalan
kos kami selain memastikan kesinambungan perniagaan yang selamat dan cekap. Okey, dan satu lagi, keuntungan bersih UMW meningkat. Keuntungan bersih UMW meningkat kepada RM97.3 juta pada suku pertama. Wow, hebat. Keuntungan bersih UMW Holding meningkat kepada RM97.27 juta. Hai, asyik salah sebut ya ni. Salah makan ni apa pagi ni. RM97.27 juta pada suku pertama dan berakhir pada 31 Mac 2021 daripada RM44.32 juta pada tempoh yang sama tahun sebelumnya. Hasil yang lebih tinggi sebanyak RM2.95 bilion yang dicatat pada suku tersebut berbanding dengan RM2.12 bilion pada tempoh yang sama tahun sebelumnya. Kebanyakannya oleh jualan lebih tinggi di segmen automotif dan peralatan berikutan kelonggaran Perintah Kawalan Pergerakan, kata kumpulan itu dalam maklumat kepada Bursa Malaysia hari ini. Pendapatan segmen automotif melonjak 51% kepada RM2.40 bilion daripada RM1.56 bilion pada suku tahun lalu, kebanyakannya disebabkan oleh jumlah kenderaan lebih tinggi yang terjual berikutan pengecualian cukai jalan yang dilanjutkan sehingga 30 Jun 2021. Semua itu tuan-tuan boleh baca di Bernama News. Meskipun demikian, UMW akan terus menilai strategi dan inisiatifnya untuk mengurangi cabaran serta meningkatkan upaya untuk meningkatkan keberkesanan, daya saing dan daya tahan. UMW untung, Hibiscus Petroleum pun untung, dan satu lagi adalah PEB, Pimpinan Ehsan Berhad ini. Pimpinan Ehsan memperolehi syarikat tenaga boleh diperbaharui dengan harga RM373 juta. Banyak ni. PEB memperoleh keseluruhan kepentingan equity dalam firma tenaga boleh diperbaharui iaitu Re Nikola Holding Sdn Bhd dengan harga RM373 juta untuk berpuas hati dengan menerbitkan saham PEB baru dengan harga RM1.07 setiap satu. Dan satu kenyataannya, syarikat tunai mengatakan hari ini menandatangani perjanjian bersyarat dengan vendor Re Nikola Sdn Bhd, pengarah urusan Re Nikola Bauhidi Abdul Ali dan Tengku Zaitun Ibni Sultan Abu Bakar untuk cadangan pemerolehan tersebut. Latihan itu dijangka selesai pada suku 2022. Oh, okey, diorang buat perjanjian. Kepala perjanjian ditangani sebelumnya pada 19 Februari. Okey. Jadi dicakap setelah selesai latihan, fokus kami adalah memetakan fasa pertumbuhan berikutnya dengan identiti baru untuk PEB. Matlamat kami adalah untuk memiliki dan mengendalikan 1 gigawatt aset tenaga boleh diperbarui dalam masa yang akan datang. Lee mengatakan untuk mencerminkan kesungguhan dan fokus PEB, pihaknya juga telah mengumpulkan Dewan Pengarah baru yang terdiri dari pakar industri dalam bidang tenaga, pembiayaan serta aspek persekitaran sosial dan tadbir urus ESG. Dengan ESG menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai teras kami di PEB, Dewan telah membentuk sebuah syarikat kelestarian yang diketuai oleh pengarah bebas kami Yasmin Rashid yang memiliki 20 tahun pengalaman. Wow. 20 tahun pengalaman dan pengetahuan dalam pengurusan alam sekitar, pengembangan masyarakat, kemitraan strategis untuk kelestarian dan tanggungjawab sosial di Malaysia. Sangat hebat ni pimpinan Ehsan syarikat. Okey, tuan-tuan boleh baca news ni, mungkin tak faham sangat ke apa yang saya cakap sebab dia translate ke bahasa Melayu. Boleh tengok di bernama.com, bahagian tenaga ada berita mengenainya. Okey. Jadi saya rasa itu saja yang saya kongsikan untuk tuan-tuan pada hari ini. Itu saja yang saya kongsikan pada tuan-tuan untuk hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan termasuk testimoni tadi memberi inspirasi kepada tuan-tuan di luar sana. Jangan down walaupun market tengah down, tuan-tuan jangan down. Jadikan dia maybe sebagai boleh waktu harga tengah turun, maybe boleh beli dan simpan. Okey, terpulang kepada tuan-tuan punya planning trade macam mana. Kan yang penting jangan down. Setiap yang down tu dia akan ada masa naik dia kan. Tuan-tuan belajar dia punya cycle of life. So itu saja daripada saya hari ini.
Kepada yang nak daftar, kepada yang ada nak tanya apa-apa, boleh tekan link WhatsApp di bawah. Kepala lagi. Kepada yang nak daftar, boleh daftar segera pun, ada disediakan link di bawah. Jika ada pertanyaan, bolehlah WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan balas. Itu sajalah daripada saya. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Jangan lupa love, like and share. Dan kongsikan kepada lebih ramai orang yang memerlukan mentor untuk perdagangan saham. Kami sedia membantu. Kami ready membantu tuan-tuan bila-bila masa, anytime. Just come and join us. Okey, jumpa lagi. Mohon maaf ya, terbanyak slip lidah tadi. Makan apa tak tahulah semalam. Membuatkan lidah saya terslip banyak kali. Membaca je pun dah terslip. Okey, jumpa lagi tuan-tuan. Bye-bye.